Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiba. Allahumma aftah alaina abwaaba fahmi kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika salihin. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seterusnya kepada mereka yang mengasihi, yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dapat bersama di dalam bicara ilmu kitab hikam. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana Allah memberi kita kesihatan. Dan insyaAllah pada malam ini kita sambung pembacaan kitab kita, kitab hikam kita sampai pada muka surat 84 bawah sekali. Ataupun lebih kita kata muka surat 85 atas sekali. Terlebih dahulu ucap terima kasih kepada semua para jemaah di mana saja berada yang setia bersama kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu idh la syai'a ma'ahu wa innama hijabaka anhu tawahumu wujudi syai'in ma'ahu. Artinya, tiada mendinding akan dika wujud yang maujud sertanya, kerana tiada suatu sertanya, dan hanya senya yang mendinding akan dikau daripada Allah Ta'ala sangka mewujud sesuatu sertanya, kerana bahawasanya sekalian sesuatu yang mendinding akan dikau daripada Allah itu daripada sekira-kira waham yang batil, maka apabila terangkat waham, maka adalah Allah dan tiadalah sesuatu sertanya. Kalau kita membaca ataupun melihat sekilas pandang daripada matan hikam ini, matan hikam ini agak sukar dipahami. Namun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kepahaman kepada kita mengenai apa yang dimasukkan dalam matan hikam. Sebelum kita hurai matan hikam, perlu kita memahami orang-orang yang saleh di sisi Allah Taala, sama ada dia orang makrifat ataupun dikatakan orang ahlillah, maka mereka itu melihat bahawa sesuatu yang ada di atas muka ini bagaikan bayang-bayang. Kerana bayang-bayang itu sebenarnya tiada. Sebenarnya tiada, hanya itu sebagai bayang-bayang sahaja. Maka seandainya, sebagai contoh, orang yang naik perahu, maka di dalam perahu, ketika dia naik perahu, dia pun tengok dalam air. Maka di dalam air macam-macam bayang-bayang ada. Ada bayang pokok contohnya. Ada bayangan daripada burung. Ada bayangan daripada daun-daun. Ada bayangan daripada bayangan perahu. Bayangan-bayangan itu tidak memberi kesan dalam perjalanan dia menggerakkan perahu melintasi air. Maka sebenarnya apa-apa yang keliling yang kita lihat yang maujud ini sebenarnya tidak boleh menghijabkan kita dengan Allah. Ataupun tidak sepatutnya sesuatu yang ada keliling kita ini menghijabkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebagaimana yang kita nyatakan bahawa apabila keyakinan di dalam hati seorang itu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala,
Bila keyakinan kuat dengan Allah Ta'ala, hati mereka mula bercahaya, maka semua yang ada kelilingnya tidak memberi kesan. Apa maksud dia? Baik, kita tengok. Tiada yang mendinding akan dikau. Tiada yang mendinding akan dikau wujud yang maujud. Sesuatu yang ada, yang diadakan oleh Allah Ta'ala. Seperti apa? Seperti bukit, gunung ganang, dan seumpamanya itu. Yang maujud sertanya, serta Allah Ta'ala, yakni billah dengan Allah Ta'ala. Kerana tiada sesuatu sertanya, kerana pada hakikatnya tiada sesuatu bersama dengan Allah. Maka dia tidak sama maujudun billah dengan maujudun ma'allah. Maka dikatakan bahawa sesuatu yang ada dengan Allah, yakni sesuatu yang Allah Ta'ala cipta itu sebenarnya dia tidak bersama dengan Allah. Bahkan dia itu berhajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sesuatu yang bersama dengan Allah Ta'ala itu tidak boleh menghijabkan kita. Apa yang bersama? Yakni sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan. Daripada contohnya gunung ganang, bukit dan seumpamanya itu, sebenarnya ia tidak boleh menghalang kita daripada mengingati Allah. Nak dipaham lagi, sesuatu yang ada, itu tidak boleh menjadi dinding kepada kita. Kerana apa? Kerana itulah sesuatu yang diadakan oleh Allah. Ijadun billah. Dia bukan wujud ma'allah, dia wujud bersama Allah. Tidak. Kalau wujud bersama Allah itu mustahil. Tetapi sesuatu yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Maka maujudun billah tidak sama dengan maujudun ma'allah. Kalau maujudun billah, sesuatu yang diwujudkan oleh Allah. Tetapi kalau maujudun ma'allah, sesuatu yang wujud bersama Allah Ta'ala, ini mustahil. Sesuatu yang bersama dengan Allah. Maka sebenarnya sesuatu yang ada dengan Allah Ta'ala itu, sesuatu yang diwujudkan oleh Allah, sepatutnya tidak boleh mendindingkan dia dengan kamu. Dikatakan bahawa kerana tiada sesuatu sertanya, kerana tidak ada yang bersamaan dengan Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Sertanya maujudun billah, bukan maujudun ma'allah. Dan hanya senya yang mendinding akan dikau daripada Allah, yang menyebabkan kamu terdinding dengan Allah adalah sangkamu. Sangkaan kamu wujud, sangkaan kamu wujud sesuatu sertanya. Kamu sangka sesuatu tu wujud dengan Allah. Jadi macam mana kita nak faham ni? Sesuatu tu wujud dengan Allah, tidak boleh. Kita sangka bahawa obat itu memang betul-betul memberi manfaat. Sebenarnya obat tidak memberi manfaat, tetapi Allah lah yang memberi manfaat. Kerana obat itu tidak berserta dengan Allah, tapi obat itu adalah diberi ataupun diizinkan oleh Allah Ta'ala tadi menyembuhkan. Kerana bahawasanya sekalian sesuatu yang mendinding akan dikau daripada Allah itu daripada sekira-kira waham. Sekira-kira waham ini sangkaan kamu yang batil. Apa dia? Baik. Seseorang tadi, contoh nak bagi faham lagi. Senang je nak bagi contoh faham. InsyaAllah. Moga Allah beri faham. Sesiapa yang menyangka makhluk memberi manfaat. Contohnya. Sesiapa yang menyangka makhluk memberi manfaat. Itu sangkaan. Dia sangka saja makhluk itu memberi manfaat. Bila dia menyangka makhluk itu memberi manfaat, maka terhijab dia, terdinding dia dengan Allah. Maka terdindinglah dia daripada Allah Ta'ala sehingga tertegah dia daripada ingat Allah. Sabit duk pegang makhluk beri manfaat, telah tertegah dia daripada ingat Allah.
tertegah dia daripada bersyukur kepada Allah, tertegah dia daripada memandang kepada Allah yang menciptakan. Maka sangkaan manusia itu memberi manfaat, sangkaan makhluk itu memberi manfaat, sangkaan itulah yang menyebabkan kamu terdinding dengan Allah. Sangkaan sahaja yang menyebabkan kamu terdinding. Sangkaan itulah yang menyebabkan kamu tak sampai kepada Allah. Maka akibat daripada itu terdinding kita dengan Allah. Kenapa manusia terdinding dengan Allah? Kerana sebab sangkaan. Sangkaan orang itu memberi manfaat. Sangkaan dia menyangka bahawa sesuatu itulah yang memberi bekas. Maka dengan sangkaan itulah menyebabkan dia terdinding dengan Allah. Maka tidak sepatutnya, kata pengarang kita, maksud pengarang kita, tidak sepatutnya benda itu mendindingkan kamu. Kerana benda itu sebenarnya tidak memberi, tidak menjadi halangan untuk kamu mengingati Allah. Tetapi terdinding seperti apa? Dipikirnya duit, terdinding dia ingat Allah. Maknanya. Dia fikirnya duit, dia fikir macam mana nak dapat duit, begini, maka terdinding dia ingat Allah. Sepatutnya duit tu tak boleh dinding dia dengan Allah. Sebab duit tu tak ada apa-apa pun sebenarnya. Tetapi kerana terlalu memikirkan sangkaan duit itulah yang utama, maka terdindinglah dia dengan Allah, tertutuplah dia dengan Allah Ta'ala. Maka para jamaah sekalian, matan ini memberitahu bahawa sebenarnya tidak ada hijab pun dengan Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya tidak ada sesuatu yang wujud selain daripada Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala adalah wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar. Sebab wujud Allah ni wujud qadim, tidak ada awal. Wujud yang baqa, wujud yang kekal. Sedangkan wujud yang selain daripada Allah Ta'ala itu adalah sebagai zahir semata-mata, wujud yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada hakikatnya sebenarnya yang wujud itu adalah Allah. Yang lain tidak wujud, maka yang lain sepatutnya tidak boleh mendindingkan sesuatu kepada Allah. Jadi kadang-kadang, contohnya lah saja, sebagai contoh saja. Contohnya, seseorang tadi menolong kita. Susahnya kita, tiba-tiba dia tolong kita. Tapi bila dia tolong kita, kita melihat bahawa orang inilah yang memberi manfaat. Orang inilah yang memberi manfaat. Maka bila mana dia mengingati orang ini memberi manfaat, ketika itu dia lupa sebenarnya yang memberi manfaat itu Allah. Orang ini sebenarnya tak ada apa-apa pun. Orang ini pun tidak boleh memberi manfaat. Tetapi oleh kerana meletakkan bahawa orang inilah yang memberi manfaat, inilah yang ada sebenarnya. Inilah yang ada sebenarnya. Inilah orang yang memberi manfaat sebenarnya. Inilah yang memberi manfaat. Maka bila dia melihat sesuatu itu yang ada, itulah yang maknanya yang benar-benar wujud bagi dia tadi, maka dia terdinding dengan Allah Ta'ala. Hakikatnya la syai'a ma'ahu. Tidak ada sesuatu pun bersama dengan Allah. Orang itu tidak ada manfaat. Orang itu tak boleh memberi manfaat. Maka akibat daripada terlalu memandang kepada sesuatu, terlupa dia kepada Allah, maka benda itu mendinding dia. Baik. Sesuatu makhluk tak boleh dinding. Tak sepatutnya sabit makhluk kita lupa Allah. Tak sepatutnya sabit makhluk kita lupa pada Allah. Dan juga tidak sepatutnya juga sabit dunia kita lupa kepada Allah. Maka benda yang maujud bersama dengan Allah, apa dia? Makhluk ataupun dunia. Dua perkara ni. Makhluk dengan dunia ini tak sepatutnya menjadi terdinding kita kepada Allah dengan arti kata
tidak sepatutnya makhluk menyebabkan kita lupa pada Allah. Tidak sepatutnya juga dunia kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Oleh sebab apabila dunia itu mendinding kita, yakni dunia ini menjadi hijab. Bila kita ini meletakkan dunia inilah yang paling utama. Bila dunia ini paling utama, terhijab kita antara kita dengan Allah Ta'ala. Pada hakikatnya dunia itu pun tak wujud. Allah Ta'ala yang wujud. Maka sangkaan inilah, sangkaan dunialah yang paling utama. Kalau tak ada duit, tak ada dia, kita tak boleh hidup. Contoh. Maka kita kena jaga pangkat kita, kita kena ada pangkat, kita kena ada kuasa. Tidak ada kuasa kita tak boleh buat apa-apa. Ini semua mendindingkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang soleh, dunia tidak terdinding dia dengan Allah. Harta benda dia tidak terdinding dia dengan Allah. Ada satu orang ulama di Yaman. Beliau ini rumah beliau dimasuki pencuri. Bila dimasuki pencuri, lalu dalam keadaan macam itu, keluarga dia pun jadi susah hati. Ketika mana keluarga susah hati, duk cari duit macam mana ni hilang bagaimana, dia duk sibuk berzikir macam biasa. Lalu anak dia kata, ayah, apalah ayah ni, orang duk sibuk-sibuk duit ini hilang. Duit ini hilang. Tiba-tiba ayah senang-senang saja duduk berzikir. Maka ayah dia marah pada anak dia. Takkanlah kerana dunia yang hilang ini menyebabkan akhirat pun jadi hilang. Tidak sepatutnya akhirat itu hilang dengan sebab dunia. Bermakna apa? Jangan sampai dunia tadi menghilangkan kamu kepada Allah. Jangan sebab makhluk menghilangkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang soleh tengok dunia macam mana? Orang soleh dia tengok dunia, dia tengok dunia ini bagaikan bayang-bayang. Bagaikan bayang-bayang. Dia terus berjalan kepada Allah, umpama dia naik perahu. Dalam perahu itu ada, dia naik perahu atas air, dalam air itu macam-macam bayang-bayang ada. Maka bayang-bayang itu tidak terhalang perjalanan perahunya ke destinasi. Jadi jangan sampai keliling-keliling kita ini terhalang kita untuk berjalan kepada Allah. Apakah yang menghalang kita kepada Allah Ta'ala? Antara yang menghalang kita pada Allah Ta'ala, seumpama anak pinak kita, ahli keluarga kita. Jangan sampai ahli keluarga kita terhalang untuk beribadah kepada Allah. Kerana apa? Kerana itu mawjudun billah. Wujud dengan Allah Ta'ala. Selain daripada ahli keluarga kita, apa dia? Yakni perniagaan kita. Jangan sampai perniagaan kita menghalang kita beribadah pada Allah. Lain pada itu, apa dia yang menghalang? Yang menghalang itu harta benda kita. Jangan sampai harta benda kita terhalang kita daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Selain daripada itu, hiburan. Jangan sampai hiburan melalai kita, terhalang kita daripada ibadat. Selain daripada itu, permainan. Jangan sampai juga permainan itu terhalang kita daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya, maknanya yang menghijab kita adalah sangkaan kita. Allah Ta'ala berfirman, amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr wa man yursilu riyaha bushra baina yaday rahmatih ilahum ma Allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Siapakah yang menunjukkan jalan kepada kamu dalam keadaan gelap gelita, gelap darat, gelap lautan, fi zulumatil barri wal bahr, kegelapan lautan dan juga kegelapan daratan. Siapa yang menunjukkan jalan? Wa man yusiru riyaha bushra, siapakah yang menjalankan angin, yang menghantar angin, membawa berita gembira, bayna yada rahmati,
yang mana didatangi dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Ilahum ma'allah, adakah yang selain daripada Allah Ta'ala? Siapakah yang menggerakkan angin? Allah. Siapakah yang memberi perjalanan kepada kamu dalam keadaan gelap? Dalam keadaan gelap di daratan dan juga di lautan? Allah Ta'ala. Kenapa jangan kamu berpegang yang menjalankan itu kerana ini, yang menolong kamu kerana ini. Jangan. Ilahum ma'allah, adakah bersama Allah Ta'ala yang lain? Tidak. Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada sesuatu yang disyirikkan dengan Allah. Jadi dalam keadaan macam itu, diberitahu kepada kita dalam matan ini, memberitahu bahawa sesuatu yang ada dengan kamu itu sebenarnya tiada. Hakikatnya Allah. Orang yang memberi manfaat kepada kamu sebenarnya bukan orang tu. Hakikatnya Allah Ta'ala. Contoh hijab lagi, nak bagi faham lagi hijab. Macam mana lagi? Contohnya, kita susah, musim PKP ni susah. Tidak ada sumber pendapatan. Tiba-tiba datang satu orang kaya. Janganlah susah Ustaz, saya bantu Ustaz. Ustaz mahu apa? Mahu apa? Saya akan bantu Ustaz, kata dia. Ni contoh saja. Maka dia pun bantu bagi duit pada kita banyak. Bila bagi duit kepada kita banyak, lalu kita pun ingat ke dia. Ingat ke dia, oh baik sungguh orang ni. Selalu tolong kita. Kita pun kata kalau tak ada orang ni Allah, susahlah kita, nanti baik orang ni ada. Ketika kita ingat dia, kita lupa sebenarnya yang maha baik itu Allah. Hakikatnya orang ni tak ada pun, dia pun tak ada harta. Yang ada harta Allah, itu semua harta Allah. Maka maujud itu, sesuatu yang ada itu menghijabkan dia, terdinding dia dengan Allah. Maka di sini harap dapat memahami apa dikatakan bahawa sesiapa yang menyangka makhluk memberi manfaat sehingga tertegah dia ingat kepada Allah, sehingga tertegah dia bersyukur kepada Allah, sehingga tertegah dia daripada maknanya daripada tunduk kepada Allah, maka sebenarnya dia terdinding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangkaan itu batil. Orang ni lah yang tolong dia, semata-mata tak ada orang ni matilah dia. Maka sebenarnya itu sangkaan yang batil. Yang batil. Maka apabila terangkat waham, apabila terangkat saja sangkaan tadi, terangkat, maka adalah Allah, barulah dia tahu Allah sebenarnya. Bukan orang tu sebenarnya. Allah lah yang sebenarnya. Tiada sesuatu sertanya, tiada bersama dengan Allah Ta'ala yang lain. Jadi inilah kadang-kadang kita terhijab, tidak nampak. Kita tidak nampak sesuatu itu sebenarnya milik Allah, datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itu, hati-hati kita. Jangan sangka, jangan kita lupa bahawa sesuatu itu datang daripada Allah sehingga lupa pada Allah. Jadi orang-orang yang dapat harta banyak, tidak sembahyang, tidak beribadat, dah jauh daripada rumah Allah, ini dikira orang itu terhijab dengan harta. Maka harta itulah yang dikatakan menghijab dia. Ulama sufi kata tak boleh, tak patut harta jadi hijab dengan dia. Orang yang terhijab dengan pangkat, sabit pangkat dia ada jawatan tertinggi, akhir kali dia lupa dengan Allah Ta'ala. Ia dok bergantung dengan dia, maka terhijab. Para doktor-doktor, contoh je ni, doktor-doktor, maka dia hanya bergantung dengan obat dia je. Tak ada dah obat lain daripada dia. Sabit obat dah. Maka dia gantung dengan obat dia. Terhijab dia dengan Allah. Terhijab dia dengan Allah Ta'ala. Kalau doktor-doktor. Pakar-pakar ekonomi. Pakar-pakar ekonomi hanya bergantung dengan kepakaran ilmu ekonomi dia semata-mata. Lupa dia daripada Allah. Terhijab juga dengan Allah. Pendakwa-pendakwa, ulama-ulama melihat bahawa ilmu dia lah sebenarnya. Sabit ilmu dia lah maknanya.
yang memberi manfaat, terhijab juga dia dengan ilmu dia. Kerana apa? Kerana itu maujudun billah, itu wujud dengan Allah. Sebenarnya Allah lah. Dia tak ada ilmu, itu ilmu Allah. Doktor-doktor tak boleh menyembuhkan, obat tak boleh menyembuhkan, vaksin pun tak boleh menyembuhkan. Maknanya yang menyembuhkan Allah, maka pergantungan kena dengan Allah. Jadi bila sahaja sabit sesuatu benda, seseorang itu menyebabkan dia tinggal ibadat, maka terhijab dia dengan Allah. Kalau bahasa ni jangan marahlah. Kalau kita kata tidak sepatutnya penyakit ataupun wabak menyebabkan orang kurang beribadat pada Allah. Tidak patut. Kerana apa? Penyakit wabak tak ada pun. Tak beri manfaat, tak beri mudarat pun. Sebenarnya. Yang memberi manfaat mudarat itu biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Maka lihat kepada Allah. Maka mana-mana ketakutan, maknanya yang terhijab dia dah, maknanya dia tidak boleh menyebabkan dia ini terhalang daripada mengingati Allah. Mana-mana benda yang terhalang daripada mengingati Allah, bermakna benda itulah yang menghijabkan. Benda itulah tak patut dia. Tidak patut dia terhijab dengan sebab benda itu. Begitu gambarannya. Harap-harap boleh fahamlah maknanya. Okey, baik. Sabda Nabi SAW, bermula sekalian manusia itu tidur. Tak sedar manusia ni. Dia tidur. Maka apabila mati mereka itu, jagalah mereka itu. Barulah dia sedar. Ketika mana hidup, kita hidup ni tak sedar. Terdinding. Tak sedar. Terdinding tak nampak Allah. Tetapi ketika mati, terbuka. Baru nampak Allah. Baru nampak Allah. Sebab apa? Sebab benda yang terdinding itu ditinggalkan. Mana pangkat? Tak ada pangkat. Mana dunia? Tidak ada dunia. Mana harta? Tidak ada harta. Mana dia? Menapa ni? Semua tidak ada. Bila benda tu tak ada, baru nampak. Baru nampak. Maka sebelum kita ini maknanya bertemu dengan Allah, yang kita tak nampak Allah itu hendaklah dibuang hijab-hijab tadi. Dibuang hijab-hijab tadi. Sehingga kita nampak Allah. Maka bila mati, jagalah mereka itu. Yang demikian itu kerana sekalian ijad. Apa makna ijad? Yang diadakan oleh Allah Ta'ala. Dan sifat yang takluk pada keadaan insan. Sifat yang ada pada manusia itu takluk ia pada segala hawadis. Apa makna hawadis? Sesuatu yang baru. Apa makna sesuatu yang baru? Sesuatu yang ada mula. Benda baru. Maka takluk hati manusia kepada sesuatu yang baru. Apa sesuatu yang baru? Pangkat, dunia, harta, itu sesuatu yang baru lah. Tapi hatinya takluk dengan pangkat. Hatinya takluk kepada, selain pada pangkat apa dia? Harta, takluk pada harta. Maka hati takluk kepada pangkat, takluk kepada harta, ataupun apa-apa saja sesuatu itu tadi adalah segala hawadis itu. Dikatakan alam hissi, maka apabila terangkat segala hawadis, maka dihilanglah khayal. Sungguh kita lama ni duduk dalam khayal. Duduk dalam khayal. Maknanya kerana menganggap bahawa sesuatu itulah yang akan memberi kepada kita ini, memberi kepada kita, kita melihat sesuatu itu yang memberi kesan kepada diri kita. Itu tak boleh. Maknanya kekayaan kita lah yang menyebabkan kita, usaha kita lah yang memberi kesan, sehingga kita menjadi kaya contohnya. Maka sebenarnya itu terhijab kita, terdinding kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila terangkat pahaman kita pada perkara yang baru tadi, dan dihilangkan khayal. Tiada tinggal ia melainkan wujud yang maha suci daripada segala sifat hudus, maka akhirnya baru dia melihat Allah.
Maka selama ini kita kena tengok apakah yang menghalang kita mengingati Allah. Menghalang kita mengingati Allah ni 4 perkara. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Inilah kata Imam Ghazali yang menghalang kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu hendaklah dia fikir apa dia sebenarnya makhluk itu tidak memberi bekas, tidak memberi manfaat. Begitu juga dia kena fikir dunia itu bukanlah keutamaan dia. Maka dia kena pastikan jangan sabit dunia, jangan sabit makhluk, jangan sabit sesuatu yang ada keliling kita ini. Maknanya terdinding kita daripada Allah, yakni jangan sabit dunia atau makhluk memberi kesan kita sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang saleh dia nampak ini dunia ini tidak memberi kesan kepada dia. Tidak memberi kesan kepada dia, bahkan dia lebih utamakan kepada Allah Taala. Maka ada satu orang sahabat, dia ni buat rumah. Kita panggil tukang lah zaman kita ni. Dia pun angkat satu batu. Ketika mana angkat satu batu, rumah tu tinggal satu batu ni nak tutupkan. Dia angkat saja satu batu dengan azam berkumandang. Dia pun buang batu tadi. Bila dia buang batu tadi, orang kata, kenapa kamu tak letak satu batu tadi? Siap lagi. Dia kata, kalau aku letak saja satu batu tadi, nanti aku dikira mengutamakan benda ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nak jaga, jangan sampai terhalang dia kepada Allah Taala. Maka ada satu orang sahabat, dia ada kebun. Maka bila dia ada kebun, dia semayang dalam kebun tadi. Bila dia semayang dalam kebun tadi, tiba-tiba tengah semayang datang seekor burung nitah depan mata dia. Dia pun tengok. Burung tadi singgah satu dahan, pergi satu dahan, tinggal satu dahan, akhirnya terbang. Bila terbang saja, dia pun sedar, dia dalam semayang. Dia dalam semayang. Lepas daripada dia semayang, maka dia infak kebun dia pada jalan Allah. Kenapa dia infak? Dia kata kebun ini menghalang aku mengingati Allah Ta'ala. Maka aku tidak mahu kebun ini menyebabkan penghalang dia daripada mengingati Allah Ta'ala. Kerana kebun ini hanya maujud billah saja. Bukan maujud ma'allah. Bukan wujud ma'allah. Maka dalam keadaan macam itu, dia pastikan jangan ada yang menghalang dia mengingati Allah. Oleh kerana itu, diberitahu pada kita, jangan sampai sesuatu yang menghalang kita. Kerana sesuatu yang menghalang kita itu hanya khayalan belaka. Tidak memberi apa-apa pun. Kata Syekh Ibnu Arabi radhiyallahu anhu, barang siapa menuntut akan dalil atau wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, maka hima itu terlebih mengenal ia pada Allah daripadanya. Apa makna hima? Hima ni adalah kedai. Kedai. Barang siapa yang menuntut akan dalil atau wahdaniyah, dalil Allah Ta'ala itu esa. Kalau nak mencari dalil, maka kedai itu lebih mengenal ia, mengenal Allah daripada dia. Kata Syekh Ibnu Arabi. Maka sebenarnya cukup dah. Tidak ada yang lebih utama daripada Allah. Yang utama hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyah, esa. Apa makna esa? Maknanya hanya Allah Ta'ala. Tiada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak berhajat dengan makhluk. Bahkan makhluklah yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Seandainya ada Tuhan selain daripada Allah di langit dan bumi, nescaya langit dan bumi itu akan binasa. Maka ketahuilah bahawa sebenarnya tidak memberi kesan. Yang memberi kesan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama dalam kitab ini memberitahu jangan sampai
ada benda lain yang terhalang kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan kata di dalam Lataif Minan, kalau Lataif Minan ni Syekh Ibnu Athaillah, dan diserupakan suatu itu dengan wujud kainat. Apabila engkau nazar memandang kepadanya dengan mata hati, wujud bayang-bayang itu tiada maujud dengan iktibar segala martabat wujud. Katanya Syekh Ibnu Athaillah lagi, diserupakan suatu itu yang ada itu seperti kamu, seperti bayang-bayang. Kalau kamu tengok dengan mata hati, semuanya bagaikan bayang-bayang. Apa yang ada keliling itu bagaikan bayang-bayang. Setengah mengatakan bagaikan fata morgana. Fata morgana. Jadi bila pergi dekat fata, tengok daripada jauh fata morgana, sampai dekat tak ada pun ke sana. Maka maknanya apa? Maknanya dunia ini penuh dengan tipu daya. Kalau kamu memandang dengan pandangan mata hati. Maka memandang dengan pandangan mata hati, tiada maujud, tak ada pun. Bayang-bayang tu hakikatnya tak ada. Maknanya. Ataupun sebagai contoh, kalau kamu berdiri depan cermin. Bila kamu berdiri depan cermin, kita pun tengok dalam cermin. Ada siapa? Ada kita. Sebenarnya dalam cermin tu tak ada. Nampak ada, hakikatnya tak ada. Nampak ada kuasa, hakikatnya tak ada kuasa. Nampak obat sembuh, hakikatnya obat tak sembuh. Begitu. Tetapi nak buat macam mana? Manusia bila dia terhijab, dia nampak obat semata-mata. Manusia apabila terhijab, dia nampak kuasa semata-mata. Maka katanya jangan sampai begitu. Orang soleh, dia tengok semuanya tidak ada apa-apa. Maknanya tiada maujud pun, tiada maujud dengan iktibar segala martabat yang ada. Dan tiada ia makdum, dan tiada dia dikira tak ada. Dengan iktibar segala martabat makdum, martabat tiada. Baik, kita tengok contoh dia apa. Contohnya bayangan kita dalam cermin. Bayangan kita dalam cermin sebenarnya tak ada. Sebenarnya tak ada dalam cermin. Sebenarnya tak ada. Tak ada, yang sebenarnya tidak ada. Dari segi tuduh tidak ada. Tapi yang kita tengok bayangan ada. Ada dari sudut martabat dia sebenarnya tidak ada. Maknanya apa yang kita tengok dalam cermin. Ni contohlah. Macam mana contohnya? Kita pun tengok cermin. Bila kita tengok cermin, ada wajah kita dalam. Wajah kita dalamnya sebenarnya tidak ada. Tidak ada wajah kita dalam cermin tadi. Walaupun kita tengok ada, tapi hakikatnya tiada. Walaupun kita tengok raja itu berkuasa, hakikatnya tak ada kuasa. Walaupun kita tengok orang itu cerdik, hakikatnya tak cerdik. Ada cerdik, maknanya dari sudut ada pada zahir. Tapi tiada sebenarnya, tiada pada hakikat. Begitu senangnya. Ada pada zahir, tiada pada hakikat. Muka kita dalam cermin ada zahirnya, tapi hakikat tiada. Gitulah gambaran selain pada Allah. Tetapi dah buat macam mana? Bila hati sudah terhijab, dia nampak itu saja yang ada, sebenarnya tiada. Nampak je ada kuasa, tidak ada. Nampak je obat sembuh, tidak menyembuhkan. Hakikatnya begitu. Maka dan apabila tetap bayang-bayang asal itu, maka tiada terurailah ahadiyah. Mu'asir. Mu'asir ni Allah. Maka apabila saja tengok bayang-bayang saja yang kesan, bila itu semua bayang-bayang saja, barulah dia tampak yang sebenarnya Allah lah yang memberi kesan. Itu hanya bayang-bayang sahaja. Dah ada apa-apa pun. Kerana bahawasanya sesuatu itu hanya senya ia dua seumpamanya. Dan dihimpunkan kepada apa ni? Kesal. Maka dikatakan bahawa tiada menegak akan dikau daripada Allah.
Dengan iktibar segala mutabak adam, dan apabila tetap bayang-bayang asal. Bayang-bayang asal, maka tiada terurai ahadiyah mu'asir. Mu'asir ni maknanya Allah lah maknanya. Maka bahawasanya kerana bahawasanya sesuatu itu hanya ia dua seumpamanya dan dihimpun segala syakalnya. Syakal bacaan dia syakalnya. Maka dikatakan bahawa kerana bahawasanya sesuatu itu hanya ia dua seumpamanya dan dihimpun segala syakalnya. Syakal ni nak kata apa? Bahasa Arab buat penipala je. Syakal ni bentuk-bentuk. Dihimpunkan segala bentuk-bentuk. Dihimpunkan segala bentuk-bentuknya. Seperti demikian itu pula barang siapa yang memandang bayang-bayang asal. Dia duk tengok bayang-bayang kesan dia tadi. Dia tengok bayang-bayang saja. Bayang-bayang asal, nasihat tiada menegahkan akan dia daripada Allah. Maka bahawasanya bayang-bayang pohon kayu dalam siang hari itu tiada menegahkan perahu daripada berlalu. Jadi begitulah dikatakan. Ini hanya bentuk saja, gambaran-gambaran saja. Sebab itu beza orang soleh begini. Nak lebih faham lagi. Beza orang soleh, dia nampak tak harta, dia nampak. Dia nampak tak pangkat, dia nampak. Dia nampak tak wanita, dia nampak. Semua nampak orang-orang soleh ni. Tahta harta wanita contohnya. Maka dia tengok. Tapi dia tengok macam mana orang soleh. Macam mana orang soleh tengok harta. Macam mana orang soleh tengok pangkat. Macam mana orang soleh tengok wanita. Dia tengok macam tengok bayang-bayang. Gambaran dia. Dia tengok. Dan benda tu tak beri kesan pun dalam hati dia. Tak beri kesan tu. Sebab itu dikatakan bahawa orang soleh. Orang soleh Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Dia pergi jumpa guru dia. Wahai tuan guru, saya ingin pergi ke Mekah. Kata tuan guru, izinkan saya pergi ke Mekah. Kata tuan guru, aku izinkan kamu. Tapi kamu nak pergi ke Mekah, kamu ada harta tak? Aku tidak ada harta untuk membantu kamu nak pergi ke Mekah. Kata Rabi'atul Adawiyah, wahai tuan guru, saya nak pergi ke Mekah. Saya minta izin untuk pergi ke Mekah. Saya tidak meminta harta. Kalau saya meminta harta, saya tak minta dengan tuan guru. Saya minta dengan Allah. Maka tuan guru dia pun doa pada Allah. Bila doa pada Allah, ada harta depan mata. Wahai tuan guru, kalau saya nak harta, saya minta dengan Allah. Tengok ada harta depan mata. Saya maknanya saya hanya minta izin saja. Maka bila harta ada depan dia, dia tembur lari. Dia tak ambil pun harta. Tuan guru dia tak ambil harta. Kalau kita, anak murid lari, ambil harta. Maknanya. Jadi, rupa-rupanya, orang-orang soleh, mereka tengok bayang-bayang benda-benda mawjud ini, itu mawjud billah, mawjud dengan sebab Allah, maka tak beri kesan. Kenapa tidak beri kesan? Kerana itu mawjud billah sahaja. Dan tiada mawjud ma'allah. Sesuatu itu tidak ada yang mawjud bersama Allah. Itu hanya dari sesuatu dengan Allah Ta'ala saja. Baik, akhirnya yang menjadi terhalang kita adalah sangkaan. Duitlah yang paling utama. Minta maaf banyaklah. Duitlah yang paling utama katanya. Ada orang beritahu dalam hidup kita ni kalau tak ada duit, hidup kita susah. Maka duitlah yang paling utama. Ada yang mengatakan Allah, Rasul, duit. Lepas Allah, lepas Rasul, duit. Ada orang yang mengatakan tidak ada yang paling utama, yang paling penting pangkat. Maka berebut-rebutlah pangkat. Orang ni nak jadi PM, orang ni nak jadi PM. Ustaz cadang tu, kabinet ustaz. Orang ni jadi PM, orang ni jadi apa ni, menteri-menteri ni. Jadi nak bagi tahu, maka menganggap itulah yang utama. Menganggap itu yang utama, itulah menyebabkan dia jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok lagi. Apa dia lagi? Kata pengarang kitab kita lagi.
Dan inilah nyata bagimu bahawasanya hijab. Inilah nyata kamu terhijab. Terdinding kamu. Iaitu dikata tiada fikir. Tiada fikir jasa yang wujudi antaramu. Maknanya maka dikatakan bahawa yang wujud di antaramu dan antara Allah. Dan jikalau antaramu dan antara Allah hijab yang wujudi, saja lazimlah bahawa ada ia terlebih hampir kepadamu daripadanya. Dan tiada sesuatu yang terlebih hampir daripada Allah, maka kembalilah hakikat hijab itu kepada Tuhanmu. Hijab. Hijab, maka tiada mendinding akan dikau daripada Allah mawjud sertanya. Baik. Nak faham senang saja matan maksud dia begini. Maksud dia, kalaulah sesuatu tadi yang terhijab, cuba kamu fikir mengenai tiada pekerjaan. Hijab itu tiada pekerjaan yang wujudi antara kamu. Tiada pekerjaan yang wujud, bukan tiada fikir tu. Tiada pekerjaan yang wujudi antara kamu dan antara Allah. Maka sebenarnya kalaulah kamu fikir betul-betul, dia kata inilah nyata bahawa hijab itu tiada pekerjaan yang wujudi, yang bangsa ada tadi antara kamu dan antara Allah. Antara kamu dan antara Allah. Sebenarnya tidak ada antara kamu dengan Allah tu hadangan hijab, tidak ada. Dunia tidak boleh halang kamu. Pangkat tidak boleh halang kamu. Sebenarnya antara kamu dengan Allah tidak ada hijab. Tidak ada yang boleh halang kamu. Pangkat tidak boleh halang. Dunia tidak boleh halang. Kerajaan tidak boleh halang. Nabi Allah Sulaiman itu ada kerajaan. Adakah kerajaan yang ada dia menghalang dia ingat Allah? Tidak. Siapa lagi dah maknanya? Yang dikatakan maknanya Nabi Allah Sulaiman sebagai contoh. Tidak terhalang dia daripada mengingati Allah walau harta dia banyak. Walau harta dia banyak. Walau kerajaan dia besar. Tidak ada yang menghalang. Tidak boleh kita kata saya sebenarnya saya terlalu sibuk. Bukan saya tidak boleh saya tak boleh tumpu ibadat kerana saya terlalu sibuk dengan kerajaan saya. Kerajaan Nabi Allah Sulaiman lebih hebat lagi. Tapi sedikit pun tidak terhalang dia. Maknanya mengingati Allah Ta'ala. Saya tidak boleh nak menumpukan ibadat kerana harta saya banyak. Harta Saidina Abu Bakar lebih banyak daripada kamu lagi. Begitu gambarannya. Harta lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya baik harta, baik pangkat tak boleh menghalang kamu dengan Allah. Tidak boleh menghalang kamu. Maka kamu dengan Allah. Seandainya harta menghalang kamu. Seandainya pangkat menghalang kamu. Seandainya ada sesuatu yang menghalang kamu, maka bermakna benda itulah yang menghalang kamu dekat dengan kamu. Bukan Allah yang dekat dengan kamu. Harta yang menghalang kamu. Oh, bermakna hartalah yang dekatkan dengan Allah. Dan kamu dekat dengan harta, bukan kamu dekat dengan Allah. Yang sepatutnya kamu dekat dengan Allah Ta'ala. Maka kembalikanlah hijab tadi. Buang. Tidak mahu kita dekat dengan harta. Kita tidak mahu dekat dengan pangkat. Tidak mahu dekat dengan kemasyhuran. Tidak mahu dekat dengan sanjungan orang. Tetapi yang kita nak dekat dengan Allah. Maka kita nak dekat dengan Allah. Maka buangkan rasa dekat kita dengan harta, pangkat dan seumpamanya. Kerana apa? Kerana benda itu terhijab. Kata ulama. Antara sebab kita ini terhijab ini adalah dengan sebab sangkaan. Sangkaan pada apa? Sangkaan pada makhluk. Menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa datang sangkaan? Datang sangkaan tadi siapa kita sangka ilmu lah, kita sangka hartalah yang paling utama. Sampai kita sangka pangkatlah yang paling utama. Sampai kita sangka pengikutlah yang paling utama. Kenapa jadi gitu? Sebab apa datang sangkaan itu menghijab kita? Sebab yang pertama yang menyebabkan kita ini terhijab dengan Allah disebabkan sangkaan ialah yang pertama ada mutafakkur.
tidak ada berfikir, tidak memikirkan dengan sepenuh hati kita tentang Allah. Tiada memikirkan tentang Allah. Tiada memikirkan tentang Allah, ini yang menyebabkan kita terhijab. Itu yang pertama. Yang pertama, tiada memikirkan tentang Allah. Yang kedua, sebab cintakan dunia yang melampaui batas. Cintakan dunia yang melampaui batas. Sebab itu disebut dalam hadis, akbarul kabair hubbud dunya. Sebesar-besar dosa besar ataupun dosa besar yang paling besar, cintakan dunia. Dalam hadis yang lain, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah kepala setiap kejahatan. Wal iyazubillah. Oleh kerana itu, janganlah kita ini jadikan ada sesuatu yang menghijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang benda yang menghijabkan itu adalah sangkaan saja. Kita sangka saja duit kita lah yang boleh menyenangkan kita. Kita sangka pangkat kita lah yang boleh mengekalkan kita. Itu hanya sangkaan saja. Jadi sangkaan inilah yang menyebabkan kamu terhijab dengan Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa barang siapa memandang bayang-bayang asal, nescaya tiada menegahkan akan dia daripada Allah. Semua asal kesan-kesan itu bayang-bayang belaka. Bayang-bayang belaka. Maka tidak akan tertegah. Tidak akan terhalang dia dengan Allah. Maka bahawasanya bayang-bayang pohon kayu dalam siang hari, itu tiada menegahkan perahu yang berjalan. Begitulah. Banyak dalam air itu bayangan-bayangan. Perahu, bayangan pokok, daun, bunga, burung dan seumpamanya, maka perahu tetap berjalan. Tidak ada masalah. Jadi ingat, jadikan itu hanya gambaran saja, yang tidak masuk gambaran itu di dalam hati kita. Dan daripada inilah nyata bahawasanya hijab itu tiada pekerjaan antara yang wujudi. Baik. Dan demikian lagi, sambung lagi bawah. Dan demikian itu seperti seorang lelaki. Ini contoh. Sangkaan tadi, seorang lelaki bermalam pada suatu tempat dan berkehendak ia keluar. Dia nak keluar, dia nak buang air, dia nak keluar. Bila dia nak keluar tadi, maka mendengar suara daripada bunyinya. Dia pun dengar suara. Dia pun nak keluar. Bila nak keluar pergi tandas contohnya, ataupun nak pergi buang air, maka disangkakan bunyinya itu harimau. Bunyi. Derung kali bunyi. Maka bila bunyi tadi disangkakan harimau. Maka hanya saja bunyi angin. Rupanya bunyi angin. Bunyi angin. Maka tiada mendinding akan dia wujud harimau. Hanya saja yang mendinding akan dia itu tawahum harimau. Sebenarnya yang dikatakan bahawa harimau pun tak ada. Jadi yang terdinding yang menyebabkan dia tak jadi keluar tadi, menyebabkan wujudnya harimau. Sedangkan wujud harimau itu hanya sangkaan saja. Yang terdinding dia dengan Allah itu sebab dunia, sedangkan dunia itu hanya sangkaan saja. Ni ada satu ceritalah maknanya. Ada satu orang dia tidur, satu buah rumah, dia tidur. Ni orang-orang dulu kan dia tidur. Jadi tandas dia kat luar. Dulu rumah tandas kat luar. Kat luar tu ada telaga. Jadi dia mandi kat luar, dia ambil semayang kat luar. Jadi satu hari dia nak bangun malam tahajud. Di belakang tandas, di belakang telaga tu, tempat dia mandi, tempat dia ambil semayang tu, di belakang tu ada pokok buluh. Pokok dulu, buluh. Orang-orang dulu. Maka dia ni bangunlah pukul 3 pagi. Bila dia bangun pukul 3 pagi, dia nak semayang tahajud. Bila dia nak semayang tahajud, dia pun pergilah. Dia turun tadi, nak sampai dia pergi kat telaga, dia tengok di belakang pokok buluh tu ada cahaya. Jadi dia kata selama ni tak ada pernah nampak cahaya di belakang pokok buluh tadi. Mari takut dia. Mari takut nak ambil semayang, nak ambil air semayang untuk semayang tahajud ke tak nak ambil semayang. Mari takut dia. Bila dia mari takut,
Dia pun tengok, mari dah ngusik mari ngusik. Dia pun bacalah 3 kul, baca wallahu hak, tak ada benda. Cahaya tu tak hilang lagi. Lepas tu dia baca lagi, macam-macam baca. Baca macam-macam baca. Cahaya di belakang pokok buluh tu tak hilang-hilang. Akhirnya sekali macam mana? Dia lari, tak ambil sembahyang. Tak jadi sembahyang tahajud malam tu. Tak jadi sembahyang tahajud. Takut. Kenapa? Kerana ada hantu yang duduk di belakang pokok buluh. Bercahaya je nampak. Maka dia pun tidur balik. Tak jadilah bangun tahajud. Dia pun tidur. Esok kan dia pun bangunlah pagi. Dah pagi cerah, tak takut manalah. Dia pun turun. Dia tengok belakang pokok buluh tu memang ada cahaya lagi. Dia pun pergi. Mengapa yang ada cahaya belakang? Dia pun pusing dan tengok. Lampu kereta tak tutup. Lampu kereta tak tutup. Patut pun baca macam-macam baca tak hilang. Rupa-rupanya lampu kereta tak tutup. Jadi nak bagi tahu apa? Sangkaan dia jatuh ataupun sangkaan cahaya tadi itulah yang menyebabkan dia takut. Sebenarnya itu hanya sangkaan sahaja. Jadi disangkanya Allah yang paling utama harta benda. Harta benda yang dia sangka itulah yang menyebabkan dia terhijab dengan Allah. Kemudian dia sangkakan, pangkat dia lah yang mengekalkan dia. Pangkat dia lah yang menyebabkan dia terhalang dengan Allah. Dia pun duk sangka, pengaruh dia lah yang menyebabkan dia berkuasa. Pengaruh dia pun juga lah yang menyebabkan terhalang dia dengan Allah. Maka apabila hati sudah bercahaya, tidak ada halangan dia dengan Allah. Tapi kenapa kita ini terhalang daripada ingat Allah? Rupa-rupanya sangkaan lah yang menyebabkan kita ini terhalang dengan Allah. Begitu. Ataupun contoh terakhir lah ni. Banyak contoh ni nak faham. Contoh yang terakhir. Dulu ada satu orang dia kata, Ustaz minta maaf banyak Ustaz. Apa dia ni? Saya tak boleh nak sembahyang awal. Sebab apa nak ada sembahyang awal? Sebab pelanggan ramai. Jadi kalau saya berhenti, saya pergi sembahyang, masa tu pelanggan tunggu. Jadi larilah saya punya customer. Jadi kuranglah saya punya pendapatan. Itu sangkaan dia sahaja. Sangkaan dia sahaja. Dia sangka begitu. Sangka begitu. Kita kata tak boleh. Sebenarnya yang memberi rezeki kamu bukan customer kamu. Yang memberi rezeki kamu adalah Allah. Yang memberi rezeki. Tapi sangkaan kamu, kalau aku pergi semayangkan, nanti pelanggan aku lari. Kalau aku pergi semayangkan, pelanggan lari, hatta pendapatan aku kurang. Jadi sangkaan inilah yang menyebabkan kamu jauh dengan Allah. Sangkaan inilah yang kamu jauh dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya, pelanggan yang datang pada kamu ni, dia tak boleh menghalang kamu beribadat pada Allah. Dan sebenarnya, pelanggan yang datang kepada kamu, bukan dia yang memberi rezeki pada kamu, Allah yang memberi rezeki. Tapi oleh kerana hati kurang bercahaya lagi, melihat yang depan, yang zahir inilah yang menyebabkan terhalang dia dengan Allah. Oleh itu para jamaah sekalian, kita sudah memahami matan ini. Moga-moga kita dapat maknanya menyedari bahawa jangan ada sesuatu yang menghalang kita beribadat pada Allah. Jangan juga kita memandang sesuatu itu yang lebih penting daripada Allah. Sedangkan sesuatu itu tidak ada apa-apa sebenarnya. Sesuatu itu daripada Allah. Maka sebenarnya sesuatu itu tidak boleh menghalang kita pada Allah. Siapa yang merasakan sesuatu itu menghalang kita pada Allah Ta'ala itulah dia yang menghijab kita dengan Allah. Maknanya itulah maknanya kita kena memahami agar Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Ada soalan, kenapa ada sangkaan Ustaz? Seseorang itu ada sangkaan kerana hatinya belum bercahaya. Belum benar-benar bercahaya, dan hati seorang itu ada sangkaan adalah disebabkan masih lagi diliputi oleh dosa-dosa ataupun diliputi oleh rasa cinta kepada dunia yang menyebabkan terhalang dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah
Moga-moga Allah Ta'ala beri kepahaman kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Jadi sekadar ini saja. Minta maaf di atas segala kekurangan. Dan minta maaf di atas segala kelemahan. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Adapun ustaz tidak ada ilmu. Tidak dapat memahami kecuali Allah yang memberi faham. Dan ustaz tidak mampu memahamkan kamu semua kecuali Allah lah yang memberi faham. Semuanya datang daripada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Jadi sekadar ini saja ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.